Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kepada yang tengok kita live dan kepada semua yang berada di sini. Terima kasih juga kepada rakan-rakan kita dari anggota keselamatan yang berada bersama dengan kita, dan terima kasih kepada mereka daripada media Arus Perdana yang telah tag saya dan saya telah pun hantar link live yang berkenaan. Kita berada di perkarangan IPD Dangwangi hari ini 13 April 2026. Kenapa kita berada di sini? Saya nak tuan-tuan dan puan-puan dengar dan rekod ini. Ciplos, aku nak tanya kau lah. Apa hal yang kau koyak sangat dengan VTT aku? Memang betul. Kebenaran tu bahit untuk kau telat. Aku nak tanya, apa function selama berpuluh-puluh tahun Papanon kau terlungkup, terlentang atas jalan raya nak jadi Perdana Menteri. Tapi bila dia dah jadi Perdana Menteri, tapi dia masih membawa-bawa jiwa pembangkang dia tu. Kalau dia nak bawa-bawa jiwa pembangkang dia tu, lebih baik dia tak payah jadi Perdana Menteri. Lebih baik dia jadi Ketua Pembangkang balik semula. Aku rasa waktu dia jadi Ketua Pembangkang dulu kan, suara dia tu lebih bernilai. Aku rasa waktu dia jadi Ketua Pembangkang tu kan, dia lebih disenangi oleh rakyat. Sebab apa? Dia suka tabur janji. Berdegar-degar. Inilah orang yang kita kata akan mempertahankan dan memperjuangkan hak rakyat. Mempertahankan dan memperjuangkan orang Islam. Itu je. Tapi bila dah jadi Perdana Menteri, apa kau buat? Loser. Tak habis-habis meratip pagi, petang, siang, malam. Salah pembangkang. Salah pembangkang. Salah pembangkang. Dan kau dulu juga pembangkang. Tak habis-habis nak menyalahkan kepimpinan terdahulu. Buat apa kau jadi Perdana Menteri kalau dah orang semua bodoh, orang semua bangang? Kau tunjuklah kepandaian kau, kecerdikan kau. Bukannya tak habis-habis meratip, menyalahkan kepimpinan terdahulu. Tu tak betul. Sepatutnya kalau kepimpinan terdahulu tu gagal, kau tunjuklah pembaharuan dan penambahbaikan yang kau bawa. Tapi tidak. Tak habis-habis meratip. Lebih baik kau jadi Ketua Pembangkang. Kau bangkanglah pagi, petang, siang, malam. Senang sikit tu tak? Banyaklah juga kemajuan dan pembaharuan yang boleh dilakukan oleh kerajaan kita sebut. Daripada kau jadi Perdana Menteri tapi kau langsung tak boleh terima kritikan, pandangan daripada rakyat. Tak habis-habis merentan. Tak guna. Terlungkup, terlentang atas jalan raya berpuluh-puluh tahun tapi kau tetap nak bawa jiwa pembangkang kau tu. Masalah pun kau tak boleh selesai. Bila mana masalah tak boleh selesai, mulalah kau. Carilah kesilapan kepimpinan terdahulu. Salahkan rakyat pula. Salahkan pula Selat Hormuz tu. Macam-macam. Semua kau nak letakkan atas kepala orang. Dah tu apa function kau jadi Perdana Menteri? Tak habis-habis meratip. Tak habis-habis menyalahkan orang. Dah kau kata kau cerdik. Orang dulu semua bodoh, semua bangang. Engkau je cerdik. Lepas tu, mana pergi apa kau punya cerdik tu? Mana pergi kau punya formula? Takkan formula kau tu terpakai waktu kau jadi Ketua Pembangkang je? Bila mana kau jadi Perdana Menteri, hilang dah semua formula kau tu. Sudah-sudahlah. Kalau kau tetap juga dengan bawa jiwa pembangkang kau tu, lebih baik kau jadi Ketua Pembangkang balik semula. Bagi parti orang lain pula jadi kerajaan. Senang. Kau kritiklah bagi petang, siang, malam. Kau bangkanglah semua benda. Kau bodohkanlah semua orang. Kau bangangkanlah semua orang. Lagi senang. Ini dah jadi Perdana Menteri pun tak habis-habis bawa sifat-sifat pembangkang dia tu. Baik. Apa? Video ini berdurasi 3 minit 14 saat. 3 minit 14 saat durasi video tersebut. Daripada video tersebut, jelas kita lihat ada beberapa perkara yang dinyatakan. Tapi dalam video tersebut, pertamanya tidak ada dinyatakan langsung mana-mana hinaan atau apa-apa kata kesat, lucah dan sebagainya yang boleh menimbulkan kegusaran, hasutan atau rasa risau rakyat kepada mana-mana raja di Malaysia ini. Dalam kenyataan tersebut juga tidak langsung dinyatakan apa-apa niat oleh Mila untuk menjatuhkan kerajaan. Yang dia kritik adalah perangai dan sifat Perdana Menteri anda semua. So, kalaulah sifat dan cara pentadbiran Perdana Menteri itu dikritik, saya nak tanya dengan pihak Datuk Seri Anwar Ibrahim, kenapa tidak saman sahaja beliau ni?
Kenapa menggunakan agensi-agensi kerajaan? Kenapa menggunakan pihak polis di Raja Malaysia? Apa yang berlaku pada beliau? Pagi tadi, beliau telah didatangi oleh beberapa anggota polis dan kita difahamkan bahawa beliau telah ditahan dan telah pun direman di sini, belakang ni IPD Dan Wangi. Dan saya difahamkan, seperti mana nyatakan rakan-rakan saya tadi dan kita telah sahkan dengan pegawai polis, ada 4 kertas siasatan dibuka terhadap beliau. Pertama, di bawah Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Hasutan 1948. 2, Seksyen 504 Kanun Keseksaan, iaitu mendatangkan kegentaran dan juga rasa tidak puas hati di kalangan rakyat. Dan Seksyen 233 Akta Komunikasi Multimedia serta Seksyen 14 Akta Kesalahan Kecil. Yang mendukacitakan adalah bahawa beliau sekarang ini berada dalam tahanan reman selama 3 hari. Dia ditahan reman selama 3 hari. Kita hanya mendapat perkabaran ini dan dapat pengesahan pada jam lebih kurang 5 atau 5:30 petang tadi. Dan kita buat keputusan bahawa kita harus maklumkan seberapa ramai rakyat Malaysia yang boleh supaya semua orang faham dan tahu apakah keadaan yang sedang menimpa negara kita sekarang. Saya juga ingin membawa perhatian tuan-tuan dan puan-puan kepada tarikh 5 Disember 2024. Pada 5 Disember 2024 tersebut, usai solat Jumaat, Perdana Menteri kesayangan anda semua telah berjumpa dengan media di luar Masjid Cyberjaya, di mana dikabarkan seramai 1,500 jemaah hadir membanjiri Masjid Cyberjaya tersebut untuk bertemu dengan Perdana Menteri kesayangan anda semua. Dan Perdana Menteri telah menyatakan polis tak perlu siasat pengkritik saya. Kepada pihak polis, kenapa masih lagi tahan pengkritik? Sedangkan Perdana Menteri kesayangan anda semua telah menyatakan jangan tahan mereka yang mengkritik saya. Jelas selepas itu Datuk Seri Anwar Ibrahim juga menyatakan akta hasutan atau mana-mana kebencian terhadap Raja-Raja Melayu kita kena tahan. Tapi kalau kritik dia jangan tahan. Soalan saya yang pertama, kenapakah masih lagi ditahan pengkritik kepada beliau? Sedangkan beliau sendiri tidak ingin siapa-siapa ditahan kerana mengkritik beliau. Dia katakan benda ni semua adalah unsur-unsur politik. Maka yang jelas, Datuk Seri Anwar Ibrahim, kalau dia berkata B, dia maksudkan C. Kalau dia kata C, dia maksudkan A. Kalau dia kata 1, dia maksudkan 10. Kalau dia kata depan, dia maksudkan belakang. Kalau dia kata kiri, dia maksudkan kanan. Ini adalah satu perkara yang amat-amat mengecewakan. Kedua yang saya nak nyatakan adalah kita mendapat pelbagai komen. Kadang-kadang kita bercerita tentang perkara ini, kita dapat pelbagai komen. Antara komen yang dinyatakan adalah, oh ini semua adalah kerana ianya bersifat fitnah, ini semua adalah bersifat politik, ini semua adalah kerana dia melakukan fitnah. Perkara 10 Perlembagaan Persekutuan Negara kita jelas. Semua orang ada hak untuk bersuara, semua orang ada hak untuk mengkritik, semua orang ada hak untuk membawa kenyataan, semua orang ada hak untuk memberi pendapat, dan kesemua orang ada hak untuk menulis dan menghantar idea-idea mereka. Tetapi perkara tersebut ada hadnya. Dia bukannya absolut, dia bukannya mutlak. Maknanya ada undang-undang yang boleh menghalang perkara tersebut. Antara yang boleh menghalangnya adalah sekiranya apa yang dinyatakan itu tidak betul, atau sekiranya apa yang dinyatakan tersebut boleh menimbulkan hasutan kepada Raja-Raja Melayu dan sebagainya. Ini bukan satu percubaan untuk menjatuhkan kerajaan. Sebaliknya, ini adalah satu kenyataan yang saya percaya dan saya rasa dikongsi oleh jutaan rakyat Malaysia. Jutaan rakyat Malaysia memang tahu bahawa sekarang ini kalau kita dikritik atau sekarang ini kalau mengkritik kerajaan, lebih-lebih lagi Perdana Menteri, akan dikenakan pelbagai tekanan dan juga tindakan. Sama ada di mahkamah, sama ada ditahan oleh polis, sama ada ditahan reman ataupun ditangkap pada jam 3 pagi ataupun awal pagi. Tetapi sekiranya kita memuji-muji Perdana Menteri, maka orang itu akan menjadi kesayangan kepada mereka yang berada dalam kerajaan hari ini. Ini bukan cara untuk mentadbir negara. Ini bukan demokrasi. Kalau mengkritik, kemudian yang mengkritik itu ditahan oleh pihak polis, maka tidak ada demokrasi lagi. Maknanya demokrasi itu telah bertukar menjadi diktator. Maknanya secara sah, setiap bulan
Anwar Ibrahim menjadi diktator. Sebab setiap bulan ada saja rakyat Malaysia yang ditahan kerana mengkritik kerajaan. Sedangkan hak mengkritik itu adalah hak yang dijamin di bawah undang-undang dan hak yang dijamin di bawah perlembagaan. So kenapa kita berada di sini hari ini? Kita nak tunjukkan kepada rakyat Malaysia yang lain, kalau anda rasa anda boleh kenakan rakyat sebegini, jutaan lagi rakyat ada di luar yang akan lebih berani bangkit. Setiap orang daripada kita mempunyai tugas dan tanggungjawab masing-masing. Saya hendak rakyat Malaysia untuk berani bersuara dan jangan takut dengan intimidasi sebegini rupa. Apa yang sedang dilakukan oleh kerajaan hari ini adalah begini, tuan-tuan dan puan-puan. Saya lukiskan supaya anda semua faham. Perdana Menteri adalah daripada parti PKR. Menteri Komunikasi yang menjaga device ini semua adalah daripada PKR. Menteri yang terbabit atau in charge of belakang ni, agensi PDRM, adalah Menteri Dalam Negeri juga daripada parti PKR. Maknanya, masalah paling besar dalam negara ini adalah PKR. Dan rakyat Malaysia kena berani untuk menyatakan PKR is the problem, PKR must go. Rakyat mesti berani menyatakan Anwar Ibrahim is the problem, Anwar Ibrahim must go. Maka rakyat Malaysia kena keluar ramai-ramai. Nanti selepas ini di peti undi, rakyat Malaysia kena keluar. Tapi rakyat Malaysia kena keluar sekarang dengan solidariti, dengan suara, dengan kenyataan, dengan bantahan, dengan bangkangan bahawa rakyat Malaysia tidak akan ditakut-takutkan sebegini rupa. 3 hari adalah bentuk intimidasi yang paling menakutkan. Saya faham, tuan-tuan dan puan-puan, kita semua, tidak semua daripada kita biasa dengan perkara sebegini. Tidak semua tahu apa yang jadi dalam lock up. Tidak semua tahu apa yang jadi sewaktu reman. Nasihat saya juga kepada mana-mana peguam, tak kisahlah anda ni peguam lantikkan keluarga ke, ataupun anda ni merupakan peguam di bawah Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan, kalau ada mana-mana OKT atau mana-mana orang yang disuspek, OYDS, yang datang kepada kamu, kalau ada kes-kes sebegini rupa, janganlah buat kerja sambil lewa. Dia ni rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia ada hak untuk bersuara. Rakyat Malaysia ada hak untuk mengkritik. Rakyat Malaysia ada hak untuk melontarkan pandangan. Rakyat Malaysia ada hak untuk menyatakan sesuatu. So, buatlah kerja dengan betul-betul. Lawanlah reman tersebut. Kedua, kepada pihak polis, kenapa nak tahan? Tak boleh ke soal siasat, kemudian lepaskan komplit siasatan, hantar kertas siasatan kepada Jabatan Peguam Negara dan tunggu Jabatan Peguam Negara buat keputusan nak tuduh ke tidak. Soalan yang sekarang rakyat nak tahu kepada Ketua Polis Negara, kepada Ketua Polis Kuala Lumpur dan juga kepada Menteri KDN, kenapa perlu tahan? Kenapa perlu tahan sedangkan boleh sahaja buat siasatan? Boleh sahaja lengkapkan siasatan dengan ambil rakam percakapan. Kenapa perlu ambil daripada Pahang dan bawa daripada Kuantan dan bawa sehingga ke sini? Ini rakyat Malaysia ni. Ni bukan ahli politik. Dia ni tak ada baju politik, dia ni tak ada parti politik, saya difahamkan. Dia ni rakyat Malaysia yang biasa. Dan berapa ramai dah rakyat Malaysia yang biasa, yang bukan ahli politik, yang tidak ada jawatan politik, ditahan sebegini rupa. Dulu kita ada Iskandar Bersuara, lepas tu kita ada Kamil. Ini semua adalah orang-orang biasa. Dia bercakap tentang perkara yang mereka rasa. Apakah di Malaysia ni kita tak boleh dah bercakap apa yang kita rasa? Atau adakah di Malaysia ni kita semua kena puji dan sanjung Anwar Ibrahim baru kita rasa selamat? Adakah itu mesej yang hendak dihantar oleh kerajaan? Kerana jelas, kalau kita tak puas hati dengan kerajaan, kalau kita kritik kerajaan, kalau kita buat kenyataan terhadap kerajaan, maka anda akan ditahan. Terbukti bahawa orang biasa pun direman 3 hari. Terbukti orang biasa pun digari. Terbukti orang biasa pun ditahan reman, dibawa ke dalam reman. Tuan-tuan dan puan-puan, berada dalam reman ni bukan satu benda yang syok tau. Anda akan ditahan dan anda akan disuruh tunggu sehingga pegawai penyiasat datang buat siasatan. Itu pun kalau pegawai penyiasat rasa dia nak siasat hari tersebut. Kalau tak, kalau dia dapat reman 2 hari, 3 hari, dia akan datang besok mungkin. So di manakah dia akan disimpan? Kita tak tahu. Kemungkinan besar disimpan dalam lock up secara beramai-ramai. Bercampur dengan banduan atau suspek dalam pelbagai kes. Kes dadah, kes curi, kes pelacuran, pelbagai perkara lagi.
So kita nak tahulah kesediaan kerajaan hari ini. Sebab ingat tuan-tuan dan puan-puan, kerajaan hari ini berada di kerusi empuk Putrajaya, ada driver, ada allowance, ada subsidi minyak walaupun diesel dah naik dan sebagainya, ada segala benda kemudahan-kemudahan atas pentas ceramah sebelum mereka berada di Putrajaya. Apa yang mereka janjikan? Kita akan batalkan, mansuhkan, tolak akta hasutan. Tapi sebaliknya, mereka masih lagi menggunakan akta hasutan. Dan menggunakan pula akta hasutan tersebut kepada mereka yang membangkang atau tidak puas hati dengan kerajaan. Saya masih tak faham, with the greatest respect kepada polis, macam mana anda semua masih boleh melakukan perkara ini. Tidakkah ada keberanian kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk menyatakan tak perlu reman? Kita hanya pergi, rekod statement, ambil statement, rakam percakapan, tanya soalan, dia beri jawapan, tutup kertas siasatan, tak perlu tahan dia, hantar kertas siasatan kepada Jabatan Peguam Negara. Kalau Jabatan Peguam Negara rasa ada kes, tuduh, dia datang ke mahkamah, dia diberi jamin, dia boleh fight kes je. Itulah yang sepatutnya berlaku. Tapi di manakah political will ataupun di manakah kesungguhan politik kerajaan yang ada hari ini yang berdiri di Putrajaya dengan janji kononnya nak hapuskan akta hasutan, tapi sekarang masih lagi menggunakan akta hasutan, dan jauh lebih teruk daripada itu, menggunakan akta hasutan terhadap mereka yang mengkritik Perdana Menteri. Sedangkan mengkritik Perdana Menteri itu dibenarkan dari segi undang-undang. Perkara 10 Perlembagaan Persekutuan saya dah jelaskan tadi dah. Mengkritik itu dibenarkan, berbeza pendapat itu dibenarkan. So akhirnya kita berada dalam police state, kita berada dalam satu situasi di mana ada diktator. Di Putrajaya memang tak boleh sentuh, tak boleh cakap apa-apa pasal dia. Kalau cakap ditahan, kalau cakap ditangkap. Dulu kita dengar jam 3 pagi nak hantar kereta peronda. So perkara itu berlaku, intimidasi ini berlaku, menyebabkan rasa takut pada rakyat. Rakyat kena berani. Kalau kita rasa perkara yang dinyatakan itu betul, kita ada hak untuk mempertahankan hak tersebut, dan tuan-tuan dan puan-puan kena lakukan segala-galanya untuk memastikan hak itu terjamin dan hak itu terjaga. Akhir sekali, jangan takut dengan intimidasi, kerana seperti mana saya nyatakan tadi, polis tak perlu siasat pengkritik saya. Polis tak perlu siasat pengkritik saya, kata Anwar Ibrahim sendiri. Atau adakah kita berada dalam situasi di mana polis sendiri tidak mahu ikut apa yang disarankan oleh Perdana Menteri? Kalau polis sendiri tak mahu ikut apa yang disarankan Perdana Menteri, maka kita sebagai rakyat pun saya syorkan jangan lagi ikut apa kata Perdana Menteri. Maka jangan lupa, tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ini adalah masa untuk kita berani untuk bercakap. So saya ambil soalan, mungkin ada yang bertanya soalan daripada skrin, kenapa kita berada di sini. Minta tolong explain 3 minit atau 3 minit lebih video tu, mana yang dikatakan menghasut juga di bawah akta hasutan dan juga membahayakanlah orang ramai, pertama yang video yang tuan tunjuk ni. Yang kedua adalah bolehkah kita mendesak untuk melepaskan segera walaupun dapat 3 hari reman? Bolehkah proses itu disingkatkan ataupun dilepaskan kurang lah, maksudnya mungkin boleh komen sikit. Bawah Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah, kalau pihak polis tidak dapat menyiapkan siasatan dalam jangka masa 24 jam daripada tahanan, maka dia boleh minta reman. Itu pun kita rasa sedikit ralat tentang situasi ini. Kalau betul lah dia ditahan pada pagi ini, kenapa terlalu cepat direman selama 3 hari? Sepatutnya kalau boleh, berilah dia masa untuk rakam percakapan, selesai rakam percakapan dan sebagainya, dan kalau perlu siasat, mungkin besoklah minta reman. Tapi ditahan sebelah pagi, kemudian reman terus 3 hari, saya difahamkan. Saya rasa itu pun dah menjadi satu tanda soal yang besar. Kenapa di bawah Seksyen 117, magistrate atau pihak magistrate yang mendengar permohonan reman ini boleh benarkan reman? Atas beberapa sebab. Perlu tahan lebih daripada 24 jam. Mungkin kena cek apa-apa benda, mencek keterangan lain, kena cek barang kes dan sebagainya. Tapi bagi mana-mana pertuduhan atau mana-mana siasatan terkait dengan kenyataan-kenyataan sebegini rupa, selalunya tak perlu siasat. Rakam percakapan yang paling penting.
Kalau rakam percakapan, saya percaya tidak perlu sampai 3 hari. Boleh diselesaikan hari ini dan tidak perlu bawa ke sini pun. Boleh saja disiasat di rakam percakapan di Kuantan, tempat dia ditahan atau tempat dia tinggal. Kenapa perlu drive bawa sini kemudian minta 3 hari? Sebab itu saya sedikit confused apa yang sedang berlaku sekarang ini, atau mungkinlah ada arahan-arahan daripada atas. Yang tu yang pertama. Yang soalan yang pertama tadi tu berkenaan dengan Di mana ucapan 3 minit lebih tu yang dikatakan menghasut kita tengok 3 minit 14 saat video yang saya mainkan tadi. Daripada video yang saya mainkan tadi, saya percaya bahawa memang tidak ada sebarang elemen menghasut. Seksyen 3 dalam kurungan 1 Akta Hasutan 1948 jelas. Mesti ada elemen kecenderungan menghasut. Kecenderungan menghasut adalah untuk sama ada nak menjatuhkan kerajaan, membawa penghinaan kepada Raja-Raja Melayu. Tak ada nama Perdana Menteri pun kat situ dalam Akta Hasutan. 3 minit 14 saat. Ada tak dia minta kerajaan dijatuhkan? Tak ada. Ada tak dia minta untuk kita hina Raja-Raja Melayu, hina kerajaan, hina Perdana Menteri? Tak ada. Apa yang dinyatakan adalah bahawa Perdana Menteri hari ini lebih baik jadi Ketua Pembangkang. Sebab sekarang ini Perdana Menteri hari ini menyatakan bahawa semua mereka yang berada dalam pembangkang adalah bodoh, bebal, tidak pandai dan sebagainya. So konsep bebalism ini yang dimainkan oleh Perdana Menteri adalah konsep yang mana dia dulu, kalau tuan-tuan dan puan-puan masih ingat tentang harga minyak, harga diesel, tentang pentadbiran dan sebagainya, betapa kuat sehingga berguling-guling. Bukan saja dia, tetapi menteri-menteri dalam kabinet dia, timbalan-timbalan menteri yang ada bersama dengan beliau adalah mereka-mereka yang sama yang sebenarnya telah menghasut rakyat untuk menghantar mereka ke Putrajaya. Tapi sekarang bila mereka dah berada di Putrajaya, mereka pula menggunakan akta hasutan yang mereka janji nak batalkan, nak mansuhkan dulu, kenakan terhadap mereka yang mengkritik kerajaan. So pada saya 3 minit 14 saat tidak ada apa-apa yang dikatakan boleh menghasut dan sebagainya. Itu pun video tu 3 minit 14 saat. Kenapa perlu 3 hari? Saya mainkan video tu 3 minit 14 saat. Boleh je siasat. Boleh je rakam percakapan. Tanya dengan dia kenapa dia cakap macam ni dan sebagainya. So agak rasa macam ralat jugalah tentang isu ini. Dia boleh keluar awal tak? Dia boleh Ya. Kalau kita haraplah kalau boleh keluarlah awal. Kan? Kalau boleh pegawai penyiasat tak perlu tidur malam kot. Malam ni selesaikan siasatan. Lepaskanlah dia esok. Kan? Sebab dia ni rakyat Malaysia, dia ni tak buat salah. Dia bukan bahaya kepada sesiapa pun. Dia hanya bahaya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Takkan Datuk Seri Anwar Ibrahim takut sangat? Datuk Seri Anwar Ibrahim seorang wira negara, wira dunia. Bercakap dengan semua pemimpin Asia Barat dan juga dunia. Kalau Selat Hormuz tu takkanlah takut dengan wanita sebegini. Panglima kot. So Anwar Ibrahim terlepas IPD. Adakah ini akan menyebabkan ramai lagi pengaruh-pengaruh akan lebih berhati-hati atau simpan telefon lah lepas ni? Tunggu sampai dekat PRU baru nak cakap. Sebab tu saya katakan benda ni adalah intimidasi. Dia menakut-nakutkan. Mesej yang ingin dihantar adalah dia ni orang biasa tau. Orang biasa pun 3 hari. Yang ni pempengaruh ni semua ni mau 8 hari. Itu intimidasi yang dihantar. Itu mesej yang dihantar. So akhirnya semua orang akan pakat senyap. Dan bila semua orang pakat senyap, dia akan kata kerajaan ni hebat. Itu yang kita kena halang. This is suppression of your right to speak about what's happening in your country. Ini adalah halangan kepada hak kita untuk bersuara tentang apa yang sedang berlaku dalam kerajaan hari ini. Perkara ini rakyat kena bangkit. Seperti mana saya nyatakan, dia bukan ahli politik, dia bukan bekas menteri, dia bukan ketua mana-mana parti pembangkang. Dia rakyat biasa yang menyuarakan suara rakyat biasa, yang menyuarakan apa yang rakyat biasa rasa. Kalau anda rakyat biasa, anda kena solidariti dengan beliau. Anda kena doakan beliau, anda kena mohon supaya beliau dilepaskan secepat mungkin. Dan kepada mereka yang berada dalam kerajaan yang dengar kita, kawan-kawan kepada menteri-menteri yang dengar kita, ketuk kepala mereka, tanya dengan diorang, dulu bukan you pun sama ke? Kenapa you kenakan macam ni? Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah saya berikan balik kepada pengacara majlis kita yang appoint diri dia sendiri. Jadi